Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, bagi kita sebagai manusia, khususnya sebagai seorang Islam, apakah bentuk amanah yang perlu kita jalankan sebagaimana kita ini seorang manusia, sementara lagi seorang mukmin? Syekh Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani As-Sana'ani ada menulis beberapa artikel tentang apakah bentuk amanah yang perlu dijalankan oleh seorang yang beriman. Kata mereka, perintah memelihara amanah wajib kepada setiap mukallaf, iaitu pertama sekali, ni peringatan untuk kita bersama, nombor satu sekali amanah kepada Allah. Itu nombor satu. Tidak boleh menetak jati, papan di Jawa dibelah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Itu memang pertama sekali amanah kita kepada Allah. Baik itu dalam Quran, Allah Ta'ala telah memberi satu garis panduan. Mu wahai manusia, jangan over daripada aku. Kok mana pun Allah number one. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hei orang beriman, jangan kamu mengada-ngada, jangan kamu memandai-mandai membuat sesuatu hukum sebelum mendapat kebenaran daripada Allah dan Rasul. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya Tuhan kata, jangan kau bercakap sebelum kau tengok apakah kata Nabi. Jangan kau memerintah sebelum menengok apakah Nabi perintahkan. Jangan kau berfatwa sebelum kau tengok apa keputusan hukum daripada Nabi. Jangan kau memutuskan satu perkara sebelum Nabi yang memutuskan. Artinya amanah kita kepada Allah adalah tunduk patuh di bawah Allah. Tegakkanlah syarat dengan undang, tegakkan adat yang dipegang, tegakkan amanah yang disandang, tegakkan hukum yang ditimbang, tegakkan pusaka yang dibilang, tegakkan janji yang ditimang. Betulkan lantai yang terjungkit, betulkan dinding yang menetas, betulkan tiang yang terpalang, betulkan atap yang berjurai, betulkan salah dengan silih. Manusia sekarang ini, dia tidak kadar diri. Dia tidak tengok bahawa dia tu lebih kecil daripada Tuhan. Maka kadang-kadang dia mengeluarkan satu-satu hukum ataupun satu-satu keputusan hukum tanpa merujuk pada apa kata Tuhan. Itu bahaya sekarang ini. Setiap hukum mesti tengok apa Tuhan kata dulu. Bukan kau dulu yang kata, Tuhan kata apa dalam bab itu. Ini tidak. Dia akan buat satu hukum tanpa merujuk kepada Nabi kata apa, Allah kata apa. Ini yang berlaku sekarang. Sedangkan Allah lebih tahu apa kepada kita berbanding kita sendiri. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih kenal engkau? Allah ataupun diri engkau sendiri? Bagi orang yang meyakini, kata Allah, surah Al-Maidah ayat 50. Allah lebih kenal diri engkau. Jadi bagi orang yang beriman, amanah dia yang pertama adalah yang dia tak boleh pecah amanah, dia kena tunduk patuh kepada Allah. Tuan-tuan, sekarang ni agama dalam dunia, bukan ada Islam ya, banyak agama dalam dunia ni. Ada 9,900 agama di seluruh dunia. 70% daripada manusia peluk 5 agama utama: Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Tapi ada beratus-ratus, beribu-ribu lagi agama-agama lain. Agama Pagan, Tenrikyo, Chaudhai, Aikwan, Mandisma, Rastasfari, Ratana, Scientology, Yazidisma dan macam-macam lagi. Antara semua agama itu, kita dengan bangga mengatakan tak ada yang boleh challenge agama Islam. Sebab hanya agama Islam saja agama yang Allah dia didik A sampai Z. Sebab dia lebih tahu yang terbaik untuk kita. Melalui lisan Nabinya, dia mengajar kita daripada tidur sampai tidur balik. Sebab itu apabila orang yang tidak mau laksanakan perintah Allah, Allah marah. Aku dah tolong kau mudahkan hidup A sampai Z, engkau nak ikut cakap aku sikit pun tak boleh. Bagi contoh, aku suruh tutup aurat. Adalah sebab tutup aurat. Yang ini kita akan bincangkan lebih lanjut selepas ini, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan Isyak. Sempatlah kepada Bilal kita siap-siap on mikrofon, minum air segelas. Jadi
Kita akan beri laluan dulu kepada azan isyak. Maka tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung perbahasan kita pada malam ini berkaitan tentang amanah makhluk bernama manusia. Kita sedang membahaskan pandangan para ulama, apakah amanah yang perlu dijalankan oleh seorang manusia, apatah lagi seorang yang beriman. Pertama sekali, amanah dia adalah amanah kepada Allah, iaitu menjalankan segala titah perintah Allah tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh, Allah Ta'ala menyuruh melaksanakan banyak perkara, maka laksanakanlah. Sebagai contoh, menutup aurat. Masalah sekarang masyarakat kita, dia bukannya menutup aurat, dia sekadar memakai tudung. Beza, pakai tudung dengan tutup aurat, dua perkara yang berbeza. Kalau sekadar menutup kepala, menutup rambut, tetapi tidak ditutup aurat badannya, itu mendatangkan masalah. Sebab itu kadang ada orang kata, apa susah sangat lah Islam ni, nak kena itu, nak kena ni. Benda tidak susah sebenarnya. Pakai tudung tu tak wajib. Yang wajib tutup aurat. Beza. Apa beza ya pakai tudung dengan tutup aurat? Gini, kalau orang rasa malas pakai tudung, tak apa, janji tutup aurat. Macam mana nak tutup? Tudung ni satu ikhtiar saja, mekanisme saja. Kalau tak nak pakai tudung, boleh pakai beldi pun boleh. Mana ambil sarung kat muka, buat lubang dua, boleh, tak ada masalah. Jalan tengah bandar. Kalau tong drum yang biru tu pun lagi complete set tu ya, sampai ke kaki tu. Oh, kalau susah juga macam mana? Duduk rumah. Rumah awak adalah penutup aurat awak. Jangan keluar. Sekali keluar mesti mau tutup. Adalah sebab-sebabnya Tuhan suruh. Mesti ada sebabnya. Begitu juga perintah yang Allah suruh kita jalankan, daripada sekecil perkara sampai sebesar perkara. Wuduk, solat, puasa, zakat, haji, semuanya itu adalah amanah kita dengan Allah. Cuma masalah manusia sekarang ini, bila dia jalankan amanah ibadah kepada Allah, dia punya penguasaan ilmu tentang ibadah pula lemah. Itu masalah. Maaf kalau bertanya, berapa orang di kalangan kita malam ini yang ambil tahu A sampai Z tentang apakah rahsia di sebalik af'al solat kita, start daripada niatnya, takbirnya, sampailah bagi salam? Tak ramai. Kebanyakan ilmu kita tentang sembahyang, ilmu ngikut saja, bukan ilmu belajar. Orang yang amanah dengan Allah, dia nak tahu A sampai Z, dia belajar betul. Bila tidak belajar betul, itu yang jadi amalan pelik-pelik. Ni geng-geng jemaah haji kita dah start balik ke Malaysia. Tonton tengoklah balik pada Mekah. Dia duduk di Mekah lama, 30 hari lebih. Jadi dia punya ilmu Mekah tu macam-macam dia bawa balik esok. Tuan-tuan akan perhatilah semayang macam pesen esok ni, Pak Haji kita ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, dia punya goyang cari signal. Kiri kanan ada gitu. Habis main tanya, Haji, lain macam cari lain, apa ceritanya? Kata, aku tengok kat Mekah orang Arab semua semayang macam tu. Kita yang tegak begitu je. Oh, kenapa ada goyang? Entah, nampak macam okey. Itu dia tak tahu apa, dia macam nampak macam syok, gerak-gerak macam kita mencari. Dia kata, tak boleh lah gitu. Amanah dengan ibadah ini mesti tahu kenapa, mazhab apa yang bergerak, mazhab begitulah seterusnya. Macam kita angkat takbiratul ihram, panggil 4 orang di depan buat demonstrasi takbiratul ihram. Tuan-tuan akan perhatikan ada 4 jenis takbir yang berbeza. Mana satu yang ikut mazhab Syafi'i, mana satu wallahu alam, tak tahu lah. Macam-macam PL. Ada yang Allah Akbar, ada jentak-jentak spring Allah. Ada yang terlampau susah sangat nak takbirnya. Salli Allah. Jampi panjang tak apa, dia jampi tak tahu. Allah Astaghfirullah. Ulang. Usalli. Itu satu. Saya tidak kata salah atau betul. Nak cerita PL macam-macam. 3-4 orang
3-4 orang lah cara takbir. Ada yang simple sangat, ada yang terlampau susah sangat, bersungguh-sungguh sangat. Wallahu a'lam. Mana satu, macam tanya, awak ni mana satu yang mazhab Syafi'i? Tak tahu, saya tak tahu lagi Syafi'i ke tuan guru Syafi'i ke apa. Tapi macam ni lah saya angkat takbir daripada sekolah macam ni lah. Saya ingat sampai masa dah, kalau kita jalankan amanah pada Allah, kena mengaji sungguh-sungguh. Dia akan datang keseronokan di dalam ibadah. Itu yang pertama.